Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Hang Tuah dengan Hang Jebat. Ingat tuan-tuan sekalian ya. Hang Tuah tidak membunuh Hang Jebat. Tetapi Hang Tuah menjatuhkan hukuman mati terhadap Hang Jebat. Kuat prinsip dia. Kuat prinsip dia ya. Dan dalam sini kita lihat ya. Hang Jebat bertindak leluasa itu tidak ikut syarak. Dia ikut hawa nafsu dia. Dia ngamuk kan? Masyhur ceritanya. Orang Hang Jebat ngamuk, bunuh sana, bunuh sini, tawan istana, sampai raja lari pergi tempat bendahara. Sampai banyak dayang-dayang istana pun dibuat onar dalam istana Hang Jebat. Adakah benar itu? Walaupun demi membela kawan, adakah benar itu? Tidak boleh tidak. Dan tidak ada yang boleh menundukkan dia kecuali Hang Tuah. Dan Hang Tuah padahal dah dititah tau, dah dititah bunuh. Tetapi bendahara mengatakan dia ada disembunyikan di ujung Sungai Mo, masih ada lagi, maka tuanku kasih pengampunan, panggil balik. Tengok ya, bermakna dia tindak bukan ikut nafsu dia ya. Kalau ikut nafsu dia, pedulilah. Hang Tuah kalau nak ngamuk, dia lebih ganas pada Hang Jebat tau. Kalau dia nak ngamuk. Tapi tidak. Dia tidak ngamuk ya. Kita gabung sekali lah cerita yang ini sama muka surat yang sebelah, Hang Tuah dengan Sultan Melaka ya. Hang Tuah dengan Sultan Melaka, kita gabung sekali ceritanya, jadi kita nampak gambarnya. Nanti baru kita baca Hang Tuah dengan Tun Teja. Ini menunjukkan bahawasanya dalam Istana Melaka tidak ada kroni-kroni. Dalam Istana Melaka tak ada kroni-kroni. Hang Tuah tu kesayangan tuanku tau. Yang jadi panglima perang. Bawakan Tun Teja kepada tuanku. Bawakan delegasi sampai ke China. Hang Tuah tu, orang ayam tambatan tuanku, Hang Tuah. Tetapi tak ada kroni. Dan tuanku tak lindungi walaupun orang yang disayangi, walaupun orang ada jasa. Dan of course lah itu fitnah. Tetapi tuanku nampak depan mata dia. Dan dia kurang siasat. Itu kita tahulah. Tapi bermakna dia dah nampak depan mata dia. Bukan kerana orang sebut-sebutkan ke apa. Dia tengok sendiri depan mata dia. Dia tak boleh tidak. Hang Tuah tak Hang Tuah. Laksmana tak Laksmana. Menteri Pertahanan tak Menteri Pertahanan. Jago Melaka tak Jago Melaka. Beta tindak. Bermakna ada kroni-kroni tak? Mentang-mentang Hang Tuah orang kanan saja. Mentang-mentang orang Tuah orang besar tuanku, banyak jasa saja, buat salah tuanku pun beta bagi pengampunan. Tak apa, Hang Tuah tak payah masuk jail. Tak payah Hang Tuah tak payah bertindak. Kenang jasa dia. No. Kau banyak jasa. Kau buat silap tetap tindak. Bermakna tegas dalam Istana Melayu dahulu. Sultan tidak ada kroni-kroni, Sultan tidak ada, bukan tak ada mesti. Tetapi orang ni tak boleh dikasih can. Nanti menjadi contoh bagi yang lain. Kalau aku kasih can kepada Hang Tuah, yang lain pun akan buat macam-macam nanti dalam istana, akan buat macam-macam dalam pemerintahan. Biar menjadi contoh. Hang Tuah yang beta paling sayang sekalipun, Hang Tuah paling banyak jasa, beta tindak. Subhanallah, itu yang ada dalam Istana Melaka. Dan menunjukkan bahawasanya dalam Istana Melaka suci. Tidak terima laki-laki campur perempuan. Hang Tuah bukan dalam cerita, bukan dengan permaisuri tau. Bukan dengan Tuan Puteri tau. Dengan dayang saja. Dan bertemu saja. Itu pun dah membuat tuanku murka. Dengan dayang saja. Tapi bukan kita jangan bilang, oh tuanku gila perempuan, tuanku tak boleh satu dayang pun tak boleh lepaskan, tuanku tak itu. Itu orang hawa nafsu punya cakap. Kita pandang bahawasanya tuanku ni tak ada akal, tuanku ikut nafsu. Cuba kau pandang sedikit husnuzan dengan Hang Tuah, kau sikit husnuzan dengan Sultan Melaka. Dia raja tau. Baginda tu raja, mentadbir sampai kerajaan disegani oleh China, disegani oleh benua keling, disegani oleh Siam tak dapat masuk. Agak-agaknya dia ikut nafsu punya orang ke? Just ingat, dia tuanku tau, raja tau. Dia bukan orang sembarangan tau. Dia punya jiwa tu ada prinsip tau. Bukan hanya kerana nafsu, lokek perempuan aja bunuh Hang Tuah. Bukan kerana gitu, ada prinsip. Bermakna menjaga, tak peduli. Hang Tuah tak Hang Tuah, Laksmana tak Laksmana, jasa tak jasa, salah beta tindak. Dan tak peduli, walau dengan dayang sekalipun. Laki-laki tak boleh masuk tempat perempuan, perempuan tak boleh campur laki-laki, nampak bermukah saja, bersama saja, khalwat kalau kita bilang sekarang, ditindak oleh tuanku.
Of course lah tindaknya agak keras sikit, hukum bunuh ya. Dan tuanku nampak depan matanya sendiri. Bermakna Istana Melaka cannot tolerate pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan. Sampai begitu pun tak boleh. Walau hang tu orang besar dan ini dayang pun. No. Kau orang besar tak orang besar, ini hanya setakat dayang apa sahaja pun. Dayang kiranya hamba istana kan. No means no. Bermakna pure tau Istana Melaka. Terjaga. Kalau kita boleh terbayang ini punya keadaan macam kalau kita tengok dalam khalifah-khalifah dulu ada dia punya harem. Harem perempuan-perempuan dia kat tempat dia. Hanya ngintai-ngintai dekat daripada lubang-lubang tembok-tembok gitu aja saja. Daripada tingkap punya grill saja tengok-tengok begitu. Itulah Istana Melaka. Tak ada tampil-tampil. Maka berani hang tua masuk tempat perempuan, berani perempuan tampil pada hang tua, ini dua-dua kena tindak. Tak boleh tindak. Sampai begitu ya. Bermakna Istana Melaka is pure. Lebih kurangnya macam istana-istana apa Khalifah Uthmani, Khalifah Turki, Khalifah yang zaman dulu orang perempuan istananya terpelihara. Kita orang Islam, orang Melayu orang Islam, dan itu jam dia punya contoh suri tauladan bukan Europe. Suri tauladan ialah kerajaan-kerajaan Uthmani, kerajaan-kerajaan yang silam-silam semua tu. Kalau kita baca kitab Tajus Salatin disebut dia punya reference semua tu siapa? Khalifah-khalifah. Semuanya tu. Dia punya contoh-contohnya semua. Sebab itu dia punya sistem. Dia macam sistem apa istana-istana khalifah-khalifah kerajaan Islam. Very strict ya. Begitu. Bermakna Sultan Melaka tak ada kroni. Kemudian Sultan Melaka tindak atas sang tua. Bermakna tak ada belas ihsan. Kalau buat salah, buat salah. Bermakna kesucian Istana Melaka is very pure. It's very pure. Kemudian hang tua sendiri dia tidak oleh Sultan Melaka. Dia tahu dia salah dia tak begitu. Dia tahu dia fitnah. Dia tahu dia diperangkap. Tetapi kenapa dia tak lawan? Sebab dia tak derhaka. Kenapa dia tidak tindak bunuh tuanku? Sebab Melayu pantang derhaka. Kenapa? Syarak tak izin derhaka. Kalau hang tua nak tindak, dia boleh tahu dia lari aja daripada istana. Pun bolehlah paling-paling tidak. Dan kalau dia nak ngamuk, dia lebih jahat daripada hang jebat. Dia lebih ganas sebab dia lebih perkasa. Tapi tidak, ditunduk. Kenapa? Baca kitab Yaqut Nafis. Kalau yang serang kita dalam peperangan sekalipun, yang serang kita haiwan ataupun orang-orang non-muslim, musyrik, serang kita, wajib kita lawan. Wajib. Tak boleh menyerah. Sorry. I don't fight you. Sorry. No. Oh, itu yang orang Melayu bilang, biar putih tulang jangan putih mata. Itu yang orang Melayu bilang, patah sayap tongkat paruh, kujuang juga. Itu yang orang Melayu bilang, biar mati anak jangan mati adak. Begitu ya. Kalau yang serang kita itu. Tapi kalau yang serang kita Muslim, serang kita tanya, awak mukmin? Ya, saya orang Islam, saya Melayu. The best is not to fight, kata Rasulullah. Jadilah seperti yang terbaik antara dua anak Adam, Kabil dan Habil. Adik dia nak bunuh, abang dia tak lawan. Sultan Melaka Muslim tak? Muslim. Kalau hang tuah lawan, jadi tengkarah tak? Dia bunuh orang Muslim tak? Dia bunuh orang Muslim. Kerana orang Muslim tu salah sangka dengan dia. Dan dengan dia bunuh orang Muslim lain akan bunuh dia tak? Dan kawan-kawan dia, geng-geng dia akan tindak balas tak? Akan jadi huru-hara tak? Akan jadi huru-hara. Fikir jauh hang tua. Dia tidak balas. Dia akur. Kenapa? Sebab ketika itu ya, kalau orang yang nak bunuh kita orang Muslim, serah nasib pada Allah. Kalau Allah bilang kita panjang umur, adalah jalan selamat. Kalau Allah bilang sudah ajal aku sampai, aku rela mati di tangan saudara Muslimku. Nama nak lawan tidak. Lawan boleh, pertahankan. Tetapi silap-silap, jadi dua-dua masuk neraka. Silap-silap. Kenapa? Kita pun nak dia mati. Begitu ya. Jadi mau kena hati-hati. Jadi hang tua maknanya dia tahu hukum tau. Dia tak fight. Dia can fight, you know. Dia can fight. Dia fight for Raja Melaka tentang musuh. Takkan dia tak boleh lawan Raja Melaka. Bermakna Raja Melaka dengan dia siapa lagi strong? Hang tua lagi strong. Dia lead army, hang tua. Tetapi dengan tuanku, di samping dia taat, pasal syarak tak izin lawan sesama Muslim. Maka that's why dia just submit. Tapi peribadi dia tinggi. Apabila dipanggil untuk khidmat. Khidmat apa? Menegakkan kebenaran. Khidmat apa? Memeteras kezaliman. Siapa? Best friend dia. Why? Kenapa? Because best friend dia bila dia tak bilang, oh sorry, if Ang Jebat, I cannot. Sorry, find someone else. Because Ang Jebat is my best friend. Best friend tak best friend. Tuanku, hang tua tak hang tua. Tindak tak?
tindak. Hang tua pulanya, hang jebat, hang jebat. Tapi dia buat ni semua kerana kau. Kerana aku tak suruh. Dan perbuatan dia salah. Walau kerana aku pun salah, tetap salah. Best friend, bukan best friend, dah macam brother. Dah macam brother, tapi dia tak jumpa hang jebat, dia tak panggil bro, taklah orang sangat panggil bro kan ya. Tak begitu ya. Tetapi bukan hanya best friend, dah macam brother. Brother tak brother. Best friend tak best friend. Walau dia kerana bela aku, tak bela aku. He's wrong. Dan jadi kita bilang di sini hang tuah bukan bunuh hang jebat, tapi hang tuah menjatuhkan hukuman mati terhadap hang jebat. Menjatuhkan hukuman mati terhadap hang jebat. Jadi nampak watak hang tuah mulia tak? Habis hang jebat macam mana? Kita doa Allah Ta'ala ampun segala dosa dia. Kita doa dia masuk dalam jannah sekarang, dia tengah duduk bersama-sama dengan hang tuah, sama-sama dengan Sultan Melaka. Doakan yang baik untuk orang-orang orang sesepuh kita, leluhur kita. Doakan yang baik. Hang jebat kita harap Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Maha suci Allah Ta'ala, Maha pengampun ya. Orang dah berapa baca dari 500 tahun orang baca sembahyang khutbah Jumaat. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup dan yang mati termasuk hang jebat. Mudah-mudahan dah terampun segala dosa dia. Dan hang tua, kita nampak dia tahu hukum tak? Dan betul-betul uphold hukum tak? Dan ikut hawa nafsu dia ke dia ikut hukum? Dia ikut hukum. Raja Melaka, dia sayang orang kanan dia ke ataupun dia lebih nak jaga kepentingan orang salah, walau orang kanan, walau orang kiri, walau orang depan, walau orang tepi, salah tetap salah. Tak ada keroni. Maknanya dalam istana Melaka tidak ada keroni. Dalam istana Melaka cukup jaga pure pergaulan laki-laki dengan perempuan, tidak boleh ada cemar. Dan dalam istana Melaka tidak ada pilih kasih. Dan dalam istana Melaka melantik menteri-menteri yang begitu sikapnya, yang bukan hanya ada belajar, dia tahu dan dia faham apa dia belajar, dan dia betul-betul menjiwai apa yang dia pelajari sampai dalam tindakan dia gitu. So apabila kita baca sejarah, kita akan tengok, kalau kita baca dengan nafsu macam kita akan bilang tuanku zalim, kita akan bilang tuanku gila perempuan, tak kalah satu gondek pun tak boleh bagi. Kita akan bilang sebab bila kebenaran. Kita akan bilang hang tuah membabi buta nyawa dia pun. Kita akan bilang hang tuah sanggup bunuh hang jebat. Kan all this one persepsi kita gitu kan. Cuba kau pandang dari sudut apa yang tika sikap mereka, action mereka. Kau tengok ada mention dalam kitab tak? Apa-apa kadang kan baik kau suuzan daripada suuzan kan. Kau boleh pasang suuzan. Untuk kita pun orang boleh macam-macam suuzan. Ini perkara silam sejarah. Kalau ada hang tuanya, aku tanya hang tua, kenapa hang tua buat gini? Hang jebat, kenapa hang jebat begini? Begitu ya. Lepas tu orang bilang, minta maaf ni potong sikit. Kedah dengan Melaka mana lagi hebat? Kedah. Sebab Melaka dia hanya 5 hang. Hang tua, hang jebat, hang leki ada hang lekiu, hang kasturi. Tapi kalau Kedah, depa semua hang Melaka. Hang nak pergi mana? Semua hang Melaka. Itu orang bilang Kedah dengan Melaka, Kedah lagi hebat. Dia semua hang Melaka. Semua hang Melaka. Minta maaf ni kita gurau sikit lah. Jadi gurau sikit dia. Begitu orang bilang Kedah lagi hebat. Melaka ada cuma 5 hang. Kedah ada banyak hang. Semua hang. Hang nak pergi mana? Hang dah mai ke? Oh, saat lagi depa mai. Wah, betul. Orangnya betul ya. Bolehlah ya. Minta maaf fasahahnya tak tahu betul ya ke tak betul ya. Begitu ya. Minta maaf, ini joke sikit. Ya. Tapi kita bilang ya, cuba kau tengok analisa. Adakah orang ni tak ada lain kecuali ikut hawa nafsu, bodoh, pilih kasih, cemburu. Itu saja. Tak ada orang baik ke dalam dunia ni. Dan ini raja-raja tau, ini menteri-menteri tau, dan zamannya zaman gemilang tau. Dan mereka disegani oleh dunia tau pada ketika itu. Orang putih pun tak masuk sembarang nak masuk, kena tengok dulu gaya, pelan-pelan buat niaga dulu, buat nak cari dagang dulu semua. Tak just main rempoh saja. Betul tak? Begitu. Ini raja-raja tau, dan dia disegani tau. Maharaja Melaka pun tunduk tau. Hantar anak dia masuk Islam, kahwin dekat sini, Puteri Hang Lipo. Jawa, Majapahit begitu lama daripada sebelum Melaka pun berbisan bersemenda dengan Melaka, semua begitu ya. Hebat kerajaan Melaka. Agaknya kita bolehlah demi ikut hawa nafsu dengan Abang Ipoh kita pun gaduh, dengan kawan kita mat motor pun kita gaduh, dengan bos kita pun gaduh, bos kita pun tekan kita. Kita low level people, this one high level people. Dan ini kita bilang ini pemimpin-pemimpin yang ada dalam alam Melayu. Ini yang orang Melayu sebut. Sebab itu orang tak boleh padam tau. Macam mana pun banyak orang pandang bilang hang tua tak betul, hang tua tak betul. Tapi nama dia tetap harum tak? Setakat ni orang kalau bilang dia hero siapa? Hero Melayu. Semualah.
Yang sebut hang tua bukan kita saja tau, sampai ke seluruh Nusantara yang nama Melayu, Daik, Lingga, apa semua, apa tu namanya tu, apa, sampai ke Sambar, sampai ke mana semua tu. Kalau bilang pahlawan kita siapa? Macam kita bilang lah, dalam alam Melayu, siapa ulama besar kita? Syekh Sa'ad Al-Banjari. Kita sebut Kiai Al-Batu Fahati, kita sebut Al-Banjari, Al-Falimbani, kan tahu. Jadi kalau orang dalam alam Melayu semua, siapa perkasa jiwanya, siapa apa hero alam Melayu, hang tua disebut. Walau bangsa mana sekalipun, hatta di Jawa-Jawa pun dia iktiraf dia begitu ya. Begitu ya. Jadi cuba pandang begitu. Jadi kalau kita pandang ini, kita ada sedikit ada sedikit, kita bilang ada respect sikitlah. Ada respect sikit. Dan betul Allah Ta'ala harumkan nama dia. Mana-mana kalau sebut dalam benua Melayu kita sini, kalau disebut hero siapa? Hang tua. Orang tak sebut dia derhaka lah, dia apalah, dia tikam kawan lah, dia apalah. Allah Ta'ala padamkan persepsi buruk. Walaupun banyak orang persepsi buruk dengan dia kan. Kadang-kadang yang persepsi buruk tu pengaji-pengaji sejarah. Kadang-kadang orang buat filem pun dah buat cerita apa macam-macam tentang, tetapi tetap nama dia tetap harum. Pasal Allah kena kasih sama orang, Allah akan bilang, dan hang tua makhluk Allah, hang tua pernah hidup bekas bumi ini, hang tua juga pernah dikasih oleh Allah. Allah kena sayang sama seorang, Allah akan titah, Allah akan firman, wahai Jibril, aku sayang kepada seorang tu, tidaklah kamu sayang. Jibril pun sayang. Jibril pun seru, wahai orang-orang isi langit, Allah sayang kepada fulan tu, tidaklah kamu sayang. Orang langit pun sayang. Kemudian sayang tu disambut oleh orang bumi. Kita hope dan kita doakanlah mudah-mudahan pahlawan kita ini, Datuk Laksmana kita ini, salah satu orang yang pernah disayangi oleh Jibril. Sebab tu nama dia harum sampai sekarang. Sampai malam ini pun kita bela nama dia. Dan malam ini pun kita bela nama dia. Begitu ya. Hang Tuah punya cerita. Jadi apa istimewanya dia? Istimewanya dia. Ini saya punya pandangan mengenai Hang Tuah. Rasa saya kalau kita ikut pandangan ini, kita tak berdosa. Tapi kalau ikut pandangan lain kita berdosa seuzon. Kau tak hidup zaman dia, kau tak kenal dia, kau tak tengok perjuangan dia, kau tak tengok sistem dia, kau main tuduh ikut nafsu kau. Hang tua begini, dia dah tak sayang hang jebat, tak kenang jasa hang jebat, dia bersahabat dari kecil. Raja Melaka tak betul, makan fitnah, Raja Melaka tak begini. Kan dalam Melayu gitu ya. Sekarang aja kita gitu tak? Kadang aja kita tak sembarang-sembarang gitu. Kalau orang kasih tahu, orang bawahan kita cakap dalam kita, bos ini begini, pun kita tengok siasat juga kan. Seberapa daya kita nak seadil mungkin kan. Ini kan pula bukan pemimpin negara tau, Sultan Melaka, pemimpin empire tau. The Empire of Melaka is besar tau. Nama Melaka jauh lebih besar daripada yang nama Malaysia tau. So they are real somebody. Dan tentu pegawai-pegawai dia pun tinggi. Dan especially zamannya zaman itu, zaman syarak masih dipegang. Dan mereka tu raja dan menteri-menteri bagi siapa? Orang Melayu. Dan kita dah bilang kan, orang Melayu macam mana? Orang Melayu tu siapa? Orang sembarangan ke? Orang Melayu orang hinaan ke? Kita dah sebutkan orang Melayu macam mana sikap dan perilakunya. Ini diorang punya leaders for orang Melayu during that time. Sudah tentu PL-nya tak macam kebudak-budakan. Sudah tentu PL-nya tidak ikut nafsu dan perasaan. Sudah tentu PL-nya adalah berpandu dengan renungan dan fikiran. Aku bangsa, aku bangga dengan apa yang aku singkap di balik zaman. Begitu ya. Jadi kita bilang, yang ada orang kalau ketika itu kita bilang besar jasa Habib Abu Bakar Adani. Jadi saya buka balik kitab Sulalatus Salatin tau. Lepas kita baca fiqh tahulat, saya buka balik solat dulu. Kita baca fiqh Sulalatus Salatin sebelum baca fiqh tahulat, sebelum pergi Hadramaut. Sampai Hadramaut baca kitab Habib Abu Bakar Adani, saya buka balik Sulalatus Salatin. Saya baca balik Sulalatus Salatin, saya tengok cerita Hang Tua. Saya tengok daripada filem dia. Saya tengok buku-buku sejarah lain mengenai Hang Tua. Saya tengok kalau aku kaji dalam Islam, ada tak cara aku tak berhusnuzan dengan dia? Bukan ada cara. Memang tak aku nampak, kecuali he's a fantastic guy. Hang Tua. Memang aku nampak pentadbiran Melaka tu hebat. Hebat pentadbiran Melaka. Hebat. Pentadbiran Melaka tu hebat ya. Sehingga Portugis masuk, bukan pasal tengok Raja Melaka tak pandai tadbir negeri, Raja Melaka anyaya rakyatnya. Bukan, pasal dia nakkan temah hartanya, betul tak? Bermakna tentang pentadbirannya, tentang apa semua, dia tak ada banyak perlu nak tadbir. Orang Raja Melaka dah tadbir dengan baik alam Melayu ini. Begitu ya. Dia bukan pasal setengah negeri, dia masuk negeri orang pasal negeri tu bodoh. Pasal negeri tu dia nak kasih bangun. Tak ada mana bangunnya lah.
Tak ada mana bangunnya. Orang Melayu pun tak heran dengan bangunan-bangunan orang putih bikin semua. Orang Melayu semua bikin rumah batu ke tu zaman. Beratus tahun masih tetap cara Melayu, adat Melayu. Bermakna apa yang di-provide oleh pemimpin kita dahulu berteraskan syarak. Sebab itu semua dalam jiwa rakyatnya. Tak heran dengan apa yang dibawa oleh orang-orang luar tu. Begitu ya. Itu ada dalam alam Melayu, dunia Melayu. Besar pahala Habib Bakar Admi. Dengan kita baca kisah Hang Tuah, kita balik semula sejarah, tengok Melayu, tengok subhanallah, hebat bangsa ni. Hebat bangsa ni, hebat bangsa ni. Pernah ada raja yang begitu hebat, pernah ada menteri yang begitu hebat, pernah ada dalam kehidupan mereka orang-orang yang begitu hebat. Mudah ke best friend dia nak tindak bunuh? Dan best friend dia lakukan itu demi nyawa dia? Tak. Mudah ke Sultan nak jatuhkan hukuman mati dengan Hang Tuah begitu, sedangkan Hang Tuah kiranya ayam tambatan tuanku? Tak mudah. Tak mudah ya. Semua tu. Jadi kita tak aku nampak kecuali kecemerlangan perwatakan orang-orang zaman silam alam Melayu kita, dan kita adalah susur galur mereka, kita adalah di bawah mereka ya. Dah 1 jam suku. Tak apa, kita dah baca sedikit. Kita nak sedikit tentang cerita Hang Tuah dan Tun Teja. Kita habiskan malam ni sampai Hang Tuah dan Tun Teja ya. Sampai ke surat 54, 55 sampai 57. Kita baca sepintas lalu. Jadi kita dah bincang apa? Hang Tuah dengan Dayang saja, tuanku terima tak? Tak terima kan? Kena tindak kan? Bukan permaisuri tau, Dayang saja biasa dibual dengan Hang Tuah saja, tuanku tak terima kan? Agak-agak perempuan yang pernah jadi girlfriend Hang Tuah, naik kapal sama-sama, tuanku terima ke jadi permaisuri Melaka? Agak-agak Hang Tuah begitu punya taat dengan tuanku, dia orang tahu hukum, dia tackle Tun Teja ke? Tun Teja anak bendahara Pahang. Tun Teja cerdik cendekia. Tun Teja cukup jaga maruahnya. Perempuan Melayu. Mudah-mudah ikut jantan ke? Sekarang saja saya cabut awak semua. Pergi mana-mana parit, pergi mana-mana semua. Awak bilang awak kaya lah, awak begini apa tu. Tackle. Agak-agak ini dalam sebulan boleh bawa balik perempuan tak? Mudah tak? Tak mudah. Sekarang perempuan Melayu pun tak mudah kau ikut. Perempuan Melayu biasalah, anak-anak siapa biasalah. Ini kan pula zamannya itu. Perempuan ni siapa? Tun Teja. Anak siapa? Bendahara Pahang. Zamannya pula begitu. Habis macam mana Hang Tuah bawa balik? Dia naikkan kapal lah, dia pikat. Kemudian dia kasih sirih lipat. Hang Tuah bukan ahli sihir. Sirih lipat tu sihir namanya. Hang Tuah bukan. Jadi macam mana? Kau tak ada fikir jalan lain ni? Kau orang Melayu tak ada lain sihir saja tu. Sirih lipat, sirih jampi tu saja ya. Hang Tun Teja ada 2 riwayat. Ada mengatakan dia ditunangkan dengan Sultan Terengganu. Ada mengatakan dia ditunangkan dengan Sultan Pahang. Yang kuatnya Sultan Pahang riwayatnya. Sebab bendahara dengan tuanku ada kena mengena. Maka apabila ditunangkan dengan Sultan Pahang, sedangkan Sultan Pahang sudah ada permaisuri. Betul cikgu ya? Cikgu Pahang kan? Bukan? Melaka. Baik ya. Jadi ini kita sedikit. Malam ni kita habiskan cerita Tun Teja ya. Ini kita buka lipatan sejarah ya. Kita nak tengok watak-watak wanita dalam kita ya. Maka Tun Teja taat. Kalau berkahwin dengan Sultan Pahang, Tun Teja akan bermadu dengan permaisuri Pahang. Kena ampun tuanku dengan permaisuri Pahang dan boleh dibuli oleh madunya. Bahkan zaman dulu kadang-kadang diracun oleh madunya. Ya tidak? Silap-silapnya. Tengkarah. Madu, al-maklum perempuan. Ini patut dia tak taat. Sultan Melaka tak curi orang punya bini, tak kacau orang. Itu namanya jahat. Dan raja-raja. Buktinya dia diantarkan Datuk Temenggung pergi Pinang. Datuk Temenggung ke Datuk Penggawa begitulah. Pergi Pinang, Tun Teja tak dapat. Kenapa? Tak boleh pinang atas pinangan orang. Walaupun Sultan Melaka besar, Bapak Tun Teja tak terima. Kenapa? Dah tunang orang tak boleh terima. Betul tak? Betul. Itu hukum betul. Dan Sultan Melaka terus pergi curi ke colik? Tidak. Hang Tuah ada jalan lain. Bukan jalan putuskan tunang, tapi ditawarkan sesuatu dengan Tun Teja. Hang Tuah susah payah pergi ke Pahang. Dia punya own mission.
Gunakan celik cendekia dia. Dia tahu kalau dia bilang sama tuanku tak akan izin. Pasal apa? Tuan Teja sudah jadi tunangan orang. Tak boleh dia ambil bawa lari. Tak bagus. Bukan itu prinsip Sultan Melaka kita dah bilang. Nampak watak dia. Ini bukan aku nak bela-bela Sultan Melaka sangat. Dia bukan sepupu aku. Tapi kalau baik, kau kena sebut baik. Kalau kau nampak baik, baik. Sultan Melaka cikgu Melaka, ini Sultan Melaka. Begitu ya. Bukan aku nak bela-bela sangat. Dia tak ada kena-mena dengan aku. Tapi kalau ada nampak kebaikannya, kau kena sebut. Sebab sejarah macam mana? Daripada perilaku, langkah-langkah action mereka tu kita nampak wataknya macam mana. Nampak wataknya macam mana. Pak hukum dah bilang tak boleh pinang atas pinangan orang. Maka Sultan Melaka pun agree. Tapi nak dibikin cerita pun begitu. Sayang Tuan Teja yang cantik itu. Kalaulah jadi permaisuri Melaka, rajanya Haji Mahdi. Kan? Dalam cerita Hang Tuah tu bukan? Begitu ya. Tajuk je dalam kitab pun carut begitu lebih kurang cakapnya. Tapi Hang Tuah pakai dia punya his own mission. Dia go to Melaka dan tak boleh jumpa dengan Tuan Teja. Menerusi Mak Inang. Mak Inang dalam istana ya main peranan penting tau. Sehingga setengah-setengah orang kalau nak jatuhkan tuanku menerusi Mak Inang. Sebab Mak Inang kiranya maid asuhan dia. Dari kecil. Yang ajar tuanku macam mana nak berpakaian. Macam mana tuanku nak peradaban. Macam mana tu. Semua Mak Inang. Dan datuk-datuk penggawa-penggawa semuanya tu. Semuanya itu ya. Semuanya itu. Mak Inang, tuanku dengan cakap Mak Inang. Sebab Mak Inang pengasuh dia. Neni dia. Jadi orang kalau kadang-kadang nak kena dengan tuanku menerusi Mak Inang. Mak Inang sepakat aja boleh jatuhkan tuanku. Yang dia kalau baca kitab Sulalatul Salatin, Mak Inang main peranan besar. Walaupun dalam kerajaan Melayu tidak ada menteri wanita ke apa, Mak Inang tu kalah-kalah menteri wanita sebab dia penasihat tuanku, perempuan. Dan tuanku dengar cakap dia macam ibu, dari kecil dah ada bonding, dah jaga dia, dah asuh dia semua. Maka menerusi Mak Inang. Mak Inang jadi orang tengah. Dan Mak Inang bukan setakat orang gaji, tukang masak dengan makan sirih, dengan sentil tembakau aja. Mak Inang semua cerdik-cerdik ya. Sebab yang dididik ialah tahu anak-anak raja. Sampai boleh jadi permaisuri, sampai boleh jadi tuanku, sampai boleh jadi apa semua. Semua asuhan Mak Inang. Mak Inang bukan sembarangan orang ya. Mak Inang very well educated. Sampai nanti raja-rajanya berjumpa peradaban orang-orang negeri semua. Semua asuhan siapa? Mak Inang main peranan dalam istana. Sangat besar main peranan. Maka Hang Tuah gunakan khidmat Mak Inang. Bicara semua menerusi Mak Inang. Jadi tak bertemu dengan Tuan Teja. So di situ kehormatan Tuan Teja dengan Hang Tuah tak ada. Apa Hang Tuah bikin? Hang Tuah tidak pikat. Tak ambil dia jadi girlfriend. Sultan Melaka geli kalau dengar itu. Dan Hang Tuah pun tak jahat. Dan Tuan Teja pun tidak hina. Tuan Teja perempuan mulia. Hang Tuah pergi dengan bawa diplomatic punya discussion, punya offer. Tuan Teja menerusi Mak Inang. Kalau Tuan Teja kekal menjadi madu Sultanah Pahang, akan selama-lamanya. Boleh kena buli dengan madunya. Tetapi kalau Tuan Teja, this is an offer for you. Tuan Teja betul anak menteri, orang besar. Dia punya political ambitions tinggi. Tengok ahli politik perempuan kita sekarang semua. Kaum wanita-wanita. Ambitious tak? Boleh jadi menteri itu, menteri ni. Cakap bukan main bijak lagi kan. Semua itu. Tuan Teja is something like that. Bukan sembarangan orang. Maka di offer dengan diplomatik punya tawaran. But if you accept this, you akan jadi not Queen of Melaka tau. Empress of Melaka. Tuan Teja tahu macam mana besarnya kerajaan Melaka. Tuan Teja biasa dengar kehebatan Hang Tuah. Bapak dia apa Perdana Menteri, apa bendahara. Dia tahu hal ehwal semua tu. Macam Tuan Fatimah semua tahu hal ehwal benua semua, tahu semua. Jadi Tuan Teja tahu kebesaran negeri Melaka, tahu martabat Sultan Melaka dan tahu kedudukan dia kalau diterima agak-agak sebagai orang yang ada political ambitious, perempuan muda, orang perempuan istana, dia ingin tak jadi empress tu. Agak-agak kalau sekarang orang ditawarkan nak tak agaknya. Dia kerja budak-budak kampung kerja kilang tapi ada tawaran. Kau dapat sini, kau dapat jadi bini bos. Bosnya adalah pemilik syarikat kilang keripik terbesar di Malaysia. Paling tidaklah, umpamanya lah ya. Kalau sekarang lah. Begitu. Ini jadi apa tau? Agak-agak Tuan Teja fikir tak agaknya. Fikir 2 kali sebelum reject tak agak-agaknya. She accepted. Saya tuanku Sultan Melaka terima. Dia bukan ex-girlfriend Hang Tuah. Dia sanggup tinggalkan, willing dia yang putuskan sendiri. Bukan Sultan Melaka yang suruh putuskan tunang dia tau. Pasal dia nakkan new job, nakkan new position. Menjadi apa? Nak jadi Empress of Melaka. Maha
isteri kepada Maharaja Melaka. Raja Melaka, Sultan Melaka bukan Raja Melaka ya, Maharaja Melaka ya. Emperor ya. Sebab Melaka itu empire ya. Empire Melaka. Betul ya? Bukan hanya negeri Melaka, bukan hanya negara Melaka tu, empire Melaka ya. Empire Melaka. Agak-agak Tuan Teja sebagai wanita yang cerdik cendekia, anak bendahara, ditawarkan kedudukan itu dan dia tahu kehebatan negeri Melaka, agak-agak dia accept tak the offer? Dia accept the offer, dia accept the challenge. Perempuan yang begini Sultan Melaka angkat jadi permaisuri. Perempuan yang cerdik, cendekia, sanggup berjuang, sanggup merentas lautan, sanggup take the risk tinggalkan istana, sanggup take the risk pasal nakkan this job. Layaklah dia dapat this job. Bukan this job, this position, sorry. Layak dia dapat this position. Jadi hina tak Tuan Teja? Ex-girlfriend hang tua tak? No. Hang tua pakai serial lipat tak? Hang tua bertemu muka dengan Tuan Teja tak? Apa? Kemudian yang ditawarkan, diplomatik punya tawaran, discussion, brilliant tak? Dan betul-betul Tuan Teja jadi permaisuri Melaka tak? Bohong tak? Tak bohong kan? Tak ada penipuan pun di situ. Tuan Teja willingly. Ambitious tak dia? Brave tak dia? Layak tak dia? Suci tak dia? That is permaisuri Melaka punya status. Not just ini perempuan duduk bertekat-tekat, berpantun-pantun, main batu serembat, main congkak saja. Seberang lautan. Risiko perang. Risiko bapak dia tangkap dia. Risiko di penjara oleh Sultan Pahang kalau dapat tangkap dia. Risiko. Tapi dia punya political ambitious dia tu, cita-cita politik dia tu cukup tinggi sekali. Maka tuanku hargai naik tahta jadi permaisuri Melaka Tuan Teja. Jadi permaisuri Melaka. Subhanallah. Ini dalam jadi kalau kita baca bukannya kisah hang tua dan Tuan Teja berkorban apa saja, itu cerita Piramli. Kau tengok ya, bolehlah untuk hiburan kita saja ya. Tapi cuba kau analisa dalam sudut politik, dari sudut diplomatik, dari sudut empire, dari sudut women. Macam Tuan Fatimah saja, dia yang banyak main peranan nasihatkan Sultan Melaka tentang perang-perang. Dia tulis surat sampai dia penjajah-penjajah. Tuan Fatimah. Ini Tuan Teja is that kind yang pernah jadi. Sekaranglah kita tengok tuanku permaisuri kita semua sembarangan orang ke? Cendekia, cakap semua faham. Begitulah dalam alam Melayu kita. Lagi zamannya dahulu kala. Itulah yang layak duduk atas menemani tuanku atas singgasana, iaitu apa? Tuan Teja, permaisuri Melaka. Dia bukan ex-girlfriend hang tua. Hang tua tidak tipu dia. Hang tua tidak cheat dia. Hang tua tidak sihirkan dia dengan sirih lipat. Hang tua tidak putuskan pertunangan dia. Tuan Sultan Melaka tidak rampas dia juga. This lady ada political ambitious. Dia keluar negeri. Of course lah dia keluar tak izin bapak dia tu salah lah. Tapi pasal political ambition dia tu, kita pandang dari sudut. Tapi kemudian bapak dia akur tak? Dia tahu bapak dia akan akur. Kalau dia jadi permaisuri Melaka, bapak dia akan akur. Bapak dia tengok, bagus nak, hang bagus ya. Dulu bapak pun menyesai, bapak tahankan hang. Nasib baik hang berani. Bapak dapat jadi bapak mentua Sultan Melaka. Sultan Pahang pun tak boleh fikir apa-apa dengan dia. Allah. Agak ya. Bapaknya reda tak belakang hari. Gitu ya. Begitu ya. Jadi gitu kita tengok. Jadi kita baca sejarah silam Allah rahmati Habib Bakar Adani. Dia yang suruh kita kaji sejarah. Dia bilang tengok dari perspektif Islam, kau nampak apa dalam bangsamu. Jadi kalau kita bilang dulu bangsa kita gemilang, macam mana? Jadi kalau kita bilang sekarang bangsa kita dah rosak, sebelum rosak bagaimana? Jadi kau tengok contohnya bagaimana. What kind of pemimpin yang pernah ada? What kind of menteri-menteri yang pernah ada? What kind of administration yang pernah ada? What kind of queen yang pernah ada? Begitu ya. Jadi kita tengok tu bangsa Melayu. Kita bangga tak? Bangga. Kita bangga. Kita bangga, orang Melayu boleh bangga kita pernah ada permaisuri yang sanggup merentas negeri, ambil risiko. Seberang lautan. Nak jadi raja permaisuri Melaka. Kita bangga bahawa Sang Tua tidak jahat. Bahawasanya dia gunakan diplomatik punya. Ini level tinggi. Ini menteri tau. Menteri bukan tackle-tackle. Tentu je. Gitu ke? Ini bukan budak-budak mat-mat tau. Dengan mat-mat dengan mina-mina tau. Ini menteri. Kerajaan Melaka punya utusan tau. Delegasi pernah hantar pergi ke China. Delegasi pernah hantar pergi ke Turki. Delegasi pernah begitu tau. So, Ang Tua
Gunakan kebijaksanaan dia untuk dapatkan tuntija. Nak biar layaklah menduduki singgahsana Sultan Melaka. Pintar tak Hang Tuah? Jadi kalau kita pandang, dan agak-agak kalau kita pandang dalam persepsi yang kita cakap gitu ni, salah tak agaknya? Kalau kita bilang, mengarut lah, tak ada lah, Hang Tuah memang typical tuntija punya. Tuntija memang gatal. Tuanku pun memang mata keranjang, ex-girlfriend Hang Tuah pun gitu. Tidak. Kita bilang tidak. Kenapa? Buktinya, Hang Tuah baru dengan dayang saja tuanku dah tak terima. Agaknya, kalau biasa duduk sekapal ke begitu, Mak Inang jadi saksi. Pegawai-pegawai kapal jadi saksi. Macam mana cermat Hang Tuah dengan Tun Teja. Bandingnya macam orang-orang perempuan zaman ditawan zaman Islam. Mereka bilang kami ditawan oleh orang-orang Islam tapi terhormat, orang Islam tak kacau dia, tak sentuh dia, kasih makan, kasih apa lagi. Apabila orang perempuan dihantar balik kepada kabilah mereka, mereka escort lagi zaman Rasulullah. Sampai zaman Taliban, orang-orang perempuan yang barat yang kena tawan dengan Taliban, dia bilang, ingatkan dia kena teruk lah. Orang-orang jantan Taliban akan buat macam-macam hal. Rupanya, very respectful. Tak touch pun mereka. Hormat begitu. Itu dalam alam Melayu. Itu dalam alam Islam kita. Dan orang Melayu Islam. Dan orang Melayu kuat Islam. Apalagi pihak pemimpin-pemimpinnya. Jadi ini apa yang saya pandang daripada kisah Hang Tuah dengan Hang Jebat, Hang Tuah dengan Sultan Melaka, Hang Tuah dengan Tun Teja. Begitu. Kalau gini kita bangga tak? Bangga kita ada pemimpin-pemimpin gitu. Bangga bahawasanya kisah ni kita boleh pandang daripada perspektif yang begitu ya. Jadi kita tengok nilai bangsa kita tinggi tak? Mulia tak? Alhamdulillah. Dan kita adalah penerus mereka. Sifat-sifat mulia dan tanggungjawab itu semestinya masih ada dalam jiwa kita. Dan turun-temurun. Sepanjang zaman watak-watak ini masih ada lagi. Sepanjang zaman watak-watak ini masih ada. Kita doalah pada Rabbul Alamin supaya zahir. Amin. Supaya dia pelihara. Sebagaimana kita selalu dengar dalam khutbah, Allah Ta'ala berikan kekuatan dan perlindungan dan kekuatan bagi pemimpin-pemimpin negara-negara Islam, khususnya raja-rajanya dan khususnya raja-raja kita dalam setiap negeri kita masing-masing. Ya, kita mintakan sebagaimana Allah Ta'ala pernah lindungi mereka dengan riayahnya, Allah Ta'ala lindungi mereka dengan berikan kepintarannya. Sebab begitu, kita haraplah segala yang memimpin orang Melayu sampai akhir zaman, semua yang memimpin orang Melayu ya, daripada apa-apa lapisan dah, daripada paling atas sampai paling bawah semua, diberikan bantuan oleh Allah Ta'ala, diberikan basirah, pandangan mata hati oleh Allah Ta'ala, dinazrah oleh Allah Ta'ala, diguide oleh Allah Ta'ala sendiri. Wallahu alam bissawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat salam tetap padamu, Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama